Okey, nampak ni. Ini beberapa fakta mengenai ADHD ya dan autism. Kenapa Kak Lela buat sekali? Sebab anak Kak Lela inilah masalah dia. Tapi masing-masing sama ada ADHD ke autism ke, dia akan selalu orang misunderstood. Ya, nanti Kak Lela ada satu nota lagi mengenai apa ciri perbezaan dia. Ya. Selalu orang misunderstood. Ya, ini autism ke? Sebab itu orang selalu bergaduh. Ya, saya ada kenal mengenai satu channel Maktab Raja Melewah ya, dulu nama Maktab, sekarang Institut Raja Melewah ya. IPGRM, saya ulang balik, dia ada Melewah channel. So Maktab kena terima kasih dengan Alung. Sebab Alung dah cerita dah ni mengenai Maktab Raja Melewah, IPG Raja Melewah, dia ada Melewah channel. Pergi tengok, dia ada satu manusia Allah jadikan seperti Madam Laila juga, anak dia autism, tetapi nama dia Madam Syarita. Cerita dia orang Indonesia, dia cakap Indonesia lah ya, ada beberapa video di sana. Rupa-rupanya autism ni boleh dirawat. Ya. Tapi yang bergaduh-bergaduh dekat Facebook tempoh hari itu, mungkin orang yang berkenaan tidak sedar bahawa anak dia bukan autism sahaja, tetapi anak dia juga adalah ADHD. Bila anak dia pun ADHD, maknanya this is a lifelong. I repeat again, tapi Islam tidak mengatakan begitu. Islam mengatakan hanya tua dan mati sahaja, tidak ada ubat. Ya, jauh di sudut hati Kak Laila ni, berdoa setiap malam, ya Allah ya Tuhanku, kau temukanlah aku dengan ubat yang betul-betul mujarab. Bukan drugs, ia mungkin jadi herba, supaya anak-anak ni terus sembuh. Nampak tak? Walaupun teori Mak Saleh kata ADHD, Profesor Dr. Tom mengatakan ADHD is a diabetic of the brain. Madam Laila doakan saya panjang umur akan come up with ADHD is not a diabetic of a brain. Doakan Madam Laila. Ya? Okay, back to the story again. Dua-duanya adalah neurodevelopmental or neurodiversity. Allah jadikan supaya kita melihat dan berfikir. Ya, afala ta'qilun, afala ta'lamun. Saya tak pandai bahasa Arab tapi adalah kaitan itu. Ya, both struggles, memang dia ada masalah sosial. Bukan masalah sosial dia pergi buat merempit ke, isak dadah ke, bukan semua. Sosial ni maknanya dia ada masalah interaksi sosial, macam kesumbang. Dia tak boleh nak interact dengan baik dengan orang. Ada sebab kenapa. Contoh Puan Laila, patutlah aku sekolah dulu, kawan baik aku Farah Wahida je. Ya, Fadilah Zainora, Kamisah Kamis, 4 orang. Rupanya orang lain tak nak cakap dengan Madam Laila, benci mungkin. Ya, saya maafkan sebab saya tak tahu saya punya masalah apa. Ya. Dan dia command dan ada masalah dari segi pembelajaran. Sebab itu dekat kad OKU dia tak tulis ADHD atau autism ya. Dekat kad OKU dia akan tulis learning disability ataupun masalah pembelajaran. Dan yang saya takuti sangat yang terakhir ini, kedua-duanya adalah masalah keturunan. Saya ulang baik-baik ya. Saya terkejut yesterday, saya tak berani nak share tapi saya nak share dulu sebab saya tengah membuat satu kajian lain, membaca jurnal yang terkini sebab yesterday punya video memeranjatkan saya. Katanya bukan 50% yang Madam Laila pakai 50% tu adalah literature review pada tahun 2016. 2021 yang terkini, ADHD adalah 90% boleh diturunkan kepada anak, cucu, cicit. Can you see how chaotic will be a family kalau ayahnya mengeluarkan kata-kata yang kesat, maknya risau tak tentu pasal, mood sway, tak payah tunggu menopause, memang daripada dulu mood sway. Ya, kalau orang 9 tu sway tu sial, memang sway sungguh lah. Ya. Anak ada yang lari daripada rumah bertahun-tahun sebabnya dia ingat ayah dia marah dia, adik-beradik dia lempang dia, terus dia lari. Balik-balik anak dah 2, contoh. Ya. Ni bukan semua contoh family Puan Laila ya, ada banyak ni Dik, jangan tuduh saya. Ya, ada anak yang baru-baru ni diberikan telefon untuk PDPR,
Tiba-tiba anak tu yang pandai berbahasa English tu telah berjumpa Mamat Mak Saleh mana dekat dalam internet sana, dia lari. Nak habaq pi. Dia orang Kedah nak habaq pi. Tak tahu pi mana, tak tahu. Nampak tak? Begitu ADHD yang tak terawat ni akan jadi chaotic. Tapi bukan hanya orang lain ya sayang, sorry ya. Kenapa Madam Laila buat gambar awan kat bawah ni? Appear in early childhood means kalau kita hari ni dengar betul-betul Kak Laila cakap ni, pergi diagnose jumpa doktor, jangan cari Kak Laila bukan doktor ya sayang ya. You pergi dapatkan doktor, cari ubatnya. Kalau perlu rawatan saraf. Because ia memang masalah saraf. Sebab itu masa Tajul Iman kecil, kami pukul 3 pagi pergi ke Felda Gedangsa di Mehran. Jumpa Kak Ro. Kak Ro ni dia balut. Macam mamia tu. Sebab bila dia buka balutan tu, darah tu pergi cepat. Sebab ada masalah pengaliran darah ke otak dia. Tolong Jadi saya nak ambil kesempatan orang yang skeptikal terhadap saya, satu ketika dulu, dia terang-terangan dia memberitahu di Facebook Autism Malaysia ataupun direct message kepada saya. Bila saya bergaduh dengan seseorang, orang tu orang besar dalam autism, tiba-tiba dia pun hantar kat Madam Laila. Puan tak pernah berusaha untuk menyembuhkan anak puan. Sayang you are wrong. 3 o'clock in the morning, me and my husband and I from Bangi to Felda Gedangsa, 3 a.m. in the morning. Tanya laki aku, dia hidup lagi. Untuk mengubati Tajul Iman. Tapi Allah masih belum izin. Hari ni dia belum boleh buat ayat pun. Sebab tu yang orang tua ni walaupun saya dapat khidmat juru makeup saya hari ni, biar nampak comel kat Rio Kelantan, tengok siap yolah. Pergi tengok Madam Laila's channel, ada rupa sebenar saya di sana. Dengan gigi saya yang jarang ni, saya tak malu, saya di mamah usia sekarang. Saya tak boleh nak melekatkan gigi saya pun. Okay, back to the story. Nanti saya hilang fokus. Sebab ADHD, we have no focus. Okay, back to the story. Saya cakap terus ni, Faisal, kalau ada orang nak tanya soalan, tanya deh. Kak Laila kalau tak, Kak Laila proses. Sebab Kak Laila tengok kejam ni. I beli kejam ni pukul berapa ni? 10.44. Saya diberi masa sehingga pukul 11 Okay, lihat lagi. Autism, dia akan buat benda yang berulang-ulang. Cakap pun ulang-ulang. Tapi ADHD dia ada ciri. Tidak fokus, impulsivity, hyperactivity. Saya dah beri contoh tadi. Hyperactive, nothing sana, nothing sini. Impulsivity ialah dia impulsif terhadap duit lah, suka berbelanja boros. Sebab tu orang ADHD ni kalau dapat duit, habis juta, habis hari. Ni bahaya ni kalau isteri-isteri yang mendengar hari ini, anda mempunyai sifat berbelanja berlebihan, pergi cek diri anda. Muhasabah diri, taubat nasuha, mohon ampun daripada suami. Betul, engkau menyusahkan dia selama ni. Meltdown. Kalau autism, dia meltdown saja kerana dia ada masalah sensory. Tapi kita ADHD, kita bukan hanya meltdown, but we are tantrums. Tapi tantrum dipinjam oleh autism sekali-sekala. Tapi mungkin mereka tak boleh nak bezakan dan sebagainya. Tapi saya dapat membezakan, tantrum is even more. Tantrum ni mengamuk yang teruk gila babi, dia kinzir. Tajul Iman mengamuk, dia tendangnya aku punya sliding door, berkecai habis. Kalau autism lain, dia mungkin melantun-lantun macam tu, kita masih boleh peluk dia lagi. Can you imagine, at the age of 18, dia tendang pintu bilik aku pecah. Aku nak peluk macam mana, dia dah besar. Dia besar daripada kita. Sama juga, autism dia akan menggunakan flapping hands. Sebab tu anak saya ada dua-dua ciri. Dulu masa kecil dia flap. Sekarang dah tak ada flap. You get me or not? Sebab itu saya kata autism dan ADHD kadang-kadang orang confuse. Bagilah kalau dia dilahirkan seperti anak saya, 2 dalam 1. Kita pelik, anak dia autism juga. Kenapa anak aku lebih teruk pada anak dia? Sebab anak aku tu most probably ada ADHD. Nampak tu? Struggle to sit still. Cikgu sekolah nak royak bui. Kalau ada hampa, cikgu sekolah Dr. Tang ni dengar saya punya ceramah hari ini atau perkongsian, saya tak panggil ceramah sebab ceramah ni hanya orang pakar saja. Perkongsian saya pada hari ini, tak duduk diam, jangan marah kat dia.
Sebab depa dia nak you datang kat dia. Contoh botol minuman ni adalah dia. Peluk dia, usap sikit kepala dia. Adik, what is actually your problem? Beritahu kat cikgu. Believe me, dia akan lekat hati dia pada you. Dengar cakap saya. Ya. Itu ubat yang sama tu. Cik suami saya kalau saya nampak saya melantung-lantung, bukan melantung-lantung lagi lah, nampak macam tu hara sekali kan. Datang peluk. Peluk erat-erat. Cium kalau boleh. Allahu Akbar, itu ubat saya. Saya tak payah pakai drug. Saya itu je ubat. Tapi itu saya Orang lain mungkin kena pakai drugs Okay, back to the story. In term of interest, autism ni dia restricted. Dia minat kereta-kereta je, bola-bola je. Tapi ADHD ni, kalau saya gelarkan anak saya Irfan tu, orang Terengganu kata awang bolok. Apa dia awang bolok? Bolok wok lah tu gambar bawah ni bolok serabut kali ya. Kalau ni autism. Ya. Dia ada banyak sangat. Interest dia banyak sangat. Tapi bagusnya dia ni, dia akan buat novelty. Orang lain tak pernah buat, dia buat. Ada satu orang dalam rumah tangga saya, tak sebut siapa ya. Kejap dia ternak ikan. Kejap dia rasa nak berlayam, dia nak berlayam. Kejap dia suruh aku beli hamster. Ya, macam-macam. Last kali arwah ki dia kata, gini lah. Mu belerima senang dia kata. Nampak tak? Maaf banyak ya. Ibu ni bukan nak tunjukkan aib anak ibu. Tapi ini contoh yang baik. Orang kata, semua dia nak buat. Sebab saya pun Laila pernah kena tegur dengan suami saya dulu pun. Awak relax. Awak sebenarnya nak buat apa? Yang mana satu? Buat dulu. Sebab itu saya suruh. Saya seru ya. Suami-suami kena menjadi guru yang baik kepada isteri anda. Kau jangan asyik nak menampar bini kau je. Sayang, panggil sayang kat dia. Relax. Beritahu abang. Apa yang chaotic sangat ni? Peluk dia. Allahu Akbar. Believe me lah di hari Jumaat Madam cakap. Lupa sepatutnya Madam Laila bagi ceramah yesterday. Ya. Ubat. Ya. So, apa lagi? Kita ni ADHD ni, nampak? Kenapa ADHD panjang menjela dibandingkan dengan autism? Moral of the story. ADHD tidak semudah, if I were to use semudah, maaf banyak saya tidak memperlekehkan anda yang autism cuma orang kata rek lah if we were to compare with ADHD. Kita macam saya struggle nak duduk dalam masyarakat. Ada orang boleh terima Panola cakap menjerit-jerit ni ke? Ada ke orang boleh terima? Tak boleh. Kita suka cuba benda yang berbeza. Kelainan kononnya. Nampak tak? Tapi autism ni dia dah lah satu, dia minat. Pula tu dia tak suka rutin dia bertukar. Perempuan yang tadi Mak Saleh nama Paula ke apa nama tadi tu, dia kata yang dia diagnose diri dia pada usia, saya pernah share dengan Cakna Autism Kelantan, saya tak tahu lah you all dengar ke tak. Ya, saya nanti saya hantar balik semula. Dia rasa macam hati dia hancur apabila dia menerima tetamu, sebab pukul 5 petang dia kena buat ni, pukul 7 pagi dia kena buat ni. They are restricted to one activity, routine. Tapi dia punya ADHD, they get bored with the same activity. Kalau boleh dia nak buat buat benda lain. Yang kalau dia bosan kat aktiviti, tak apa ya sayang. Kalau dia bosan kat pasangan hidup dia, bayangkan dek, sambung ayat Puan Laila. Jangan terkejut kalau dia kahwin 5 kali ya sayang ya. Sebab they cannot stay, itu pasangan ya. ADHD ada yang tak boleh betah. Kalau bibik saya, bibik enggak betah bu sama anak ibu jahat kata dia. Itu skrip bibik saya dulu tu. Betah tu bertahan. Dia tak boleh bertahan dengan kerja yang tertentu. Dia akan tukar kerja A, kerja B, last kali dia jadi manager sendiri. So itu adalah antara simptom ADHD. They prefer not to stick to routine. Okay. Tapi ADHD ni jangan tak tahu ya. Kalau aktiviti tu dia enjoy, dia akan stay lama.
Macam saudara handsome dekat rumah saya tu, dia stay dengan ikan sekarang because dia punya orang kata minat dia terhadap itulah. Sorry lah, bukanlah ibu kata ibu nak cap, tapi since kamu adalah anak ibu, kamu ada sedikit, tapi kamu boleh jadi sangat cemerlang. Don't worry. Sayang Okay, back to the story. In terms of memory, autism gamai dah jadi cemerlang. Bill Gates katanya autism, Albert Einstein katanya excellent. They are excellent cognitive ability. Sebab itu jangan downgrade anak you yang autism ni, adik. Balik rumah tengok balik dia kepakaran dia apa. Kalau dia ahli muzik macam Tajul Iman kasih selamat doakan Madam Laila kaya. Siapa nak sponsor dekat luar sana, tolong hubungi Madam Laila 0112645158. Madam Laila memerlukan kereta Starrex 1 sebab dia dah besar. Exora saya nak muntah berhadapan dengan dia. Habis kopak koyak. Kalau nampak dalam video tadi, itulah kereta kami yang diterajang oleh dia. Dia nak Hyundai Starrex sebab dia tengok Starrex tu dia selalu tengok. Yang dia tak nampak, Tajul Iman tak boleh bercakap Aidil Irfan yang nak berlakon jadi Mak Etote tu, dengan Mak Etote tu dia kata, ibu ketek. Saya tak faham dia cakap apa. Saya dengar ketek, saya dengar ujung Starrex. Bermakna dia nak jadi YouTuber, nanti dia nak belikan ibu dia Starrex for free. Nampak Dan saya juga, Muhammad Tajul Iman saya tu, dia sangat-sangatlah mengharapkan ada sekolah baru untuk dia di Dungun. So siapa yang nak, orang kaya di luar sana, nak buat autism center, tapi dekat Dungun lah tolong hubungi Kak Laila. Ambil sempat iklan lagi tu. Inilah one of the value untuk orang ADHD. Dia pandai pula mencelah-celah tu contoh. Maaf na'udzubillah, bukan saya ujub sayang, maafkan Madam Laila. ADHD ni kelakar. Kalau yang sebelah kiri autism ni, dia sangat ingat. Benda yang kecil berlaku ingat. Madam Laila ni ingat juga tapi long term. Tapi kunci hilang selalu. Kita ada forgetful. Kita tak fokus mana kita letak barang tadi. Communication pun sama. Communication sangat jelas perbezaan dia. Autism ni dia masalah nak cakap. Dia selalu lambat cakap. Tapi akhirnya dia akan bercakap. InsyaAllah. Tu harapan saya lah. Tapi kalau orang ADHD ni biasanya dia tak ada masalah communication. Kadang-kadang dia cakap lebih banyak macam Madam Laila ni sebab dia hyperaktif. Itu yang bila dalam kelas, cikgu tak habis cakap lagi, dia samput dah. Madam Laila dalam kelas kadang-kadang ODL, online distance learning, ada juga. Madam, saya nak cakap. Madam. Saya kata, saya direct message kat dia. Adik, could you please go to my channel? I don't want you to subscribe, but I want you to listen to my videos, watch my videos. Sebab saya rasa dia ada ADHD. Sebab dia suka menyampuk. Itu yang saya kelakar tengok hari tu. Bila saya bersiaran, saya tengok, bukan saya lah somebody bersiaran dengan somebody. Dia asyik menyampuk. Dia cakap, padahal dia tu moderator. Orang tu dia jemput untuk bercakap. Dia cakap lebih pada orang yang penceramah. Saya nak kata kat dia, yang could you please go to my channel, samalah skrip dia macam tadi. Dan satu lagi, kalau you nampak dekat kantin sekolah, budak sekolah tu dia tak reti beratur, jangan marah kat dia. Ini possibility dia tak boleh tunggu. Impatience. He can't wait for his turn. Itu untuk ADHD. In term of risiko, accident berlaku dekat kalangan autism sebab dia kurang rasa, dia tak tahu itu bahaya. Dia ada masalah sensori. Tapi kalau ADHD, dia prone to accident sebab dia action without thinking. Contoh, basikal ajak ke, merempit ke. Contoh, madam tak cakap semua orang rempit ADHD, please. Tapi pergilah diagnose. Mungkin dia impulsif terhadap satu-satu. Dia nak terjun bangunan, konon-kononnya, dia nak selfie, betul-betul tepi jambatan tu. Pecek jatuh. Ramai. Ada satu orang budak India berapa tahun lepas meninggal dekat Genting Highland ke Cameron Highland. Kan dia tengah selfie. Tak adalah tuduh dia ADHD. Kadang-kadang kita punya action without thinking. Kalau orang normal, dia fikir, tinggi ni. Sekejap aku dia atur mampu kering. Tapi dia tak fikir. Tak nak cakap lama-lama. Tengok jam. 3 minit lagi. These are all the parenting strategies.
Sebab tu Madam Laila berada di sini. Sebab in term of communication, you tak boleh. Adik, lepas buat A, buat B, buat C. Ya Allah. Lepas tu kita sebagai parent nak marah pula dengan dia. Dah lah suara kita kuat kat dia. Cakap slow. Abang, ibu nak keluar. Sekarang abang tutup api gas ibu. Stop di situ saja. Simple instruction. Jangan cakap, Kang Ayu jangan ambil kain, Kang gini-gini. Confirm. Dia akan lupa. You get me? Dia akan lupa. Bila kau balik jangan terkejut. Ibu banyak doa dok ingat tau. Kalau tangan tu Okay. Dan kalau dia tak boleh lama, you bagi break. Sebab saya dalam kelas, saya banyak break dalam kelas. Sebab saya tahu kau ada spesies yang macam saya. Kejap, adik, 3 minutes. Jumping. Lepas tu aku pergi toilet. Aku datang balik. There are some people, they cannot be with you for so long. 5 to 10 minit je, lepas tu dia dah pergi mana-mana dah. Okay, so yang ni boleh baca lagi lah. In term of behavior, you ajar dia bersabar. Dalam Al-Quran pun ada dalam 90 ke 60 ayat sabar. Saya tak ingat. Ajar dan you kena puji dia. Puji. Kita orang Melayu ni kadang-kadang payah benar nak puji. Bini cantik tak puji. Mamak sebelah rumah puji. Pandang muka you. Nanti dia fall kat mamak sebelah. Pasal mamak sebelah puji dia. Okay, so back to the story. Anak saya sendiri Irfan sorry saya sebut nama dia. Dengan Cikgu Mazidah hari tu, dia benci Cikgu Mazidah. Maaf banyak cikgu. Hari ni saya beritahu cikgu, saya pecahkan rahsia. Ibu, kita tak mau pergi sekolah. Benci benar Cikgu Mazidah. Dihina Cikgu Mazidah macam-macam. Saya kata macam mana eksperimen aku? Saya teks Mazidah, saya kata dah. Senang je nak ubah. Hari-hari mau puji dia. Tak lama seminggu saja Cikgu Mazidah buat apa yang saya cakap. Tahu tak skrip dia? Bu, baiklah Bu Cikgu Mazidah. Cikgu Mazidah tu baik benarnya Bu. You get me tak? So nampak tak strategi? So kita sebagai parent, kita kena ada strategi dek. Kau jangan asyik marah anak kau je. Puji dia sekali. And last but not least, environment. Kalau ADHD ni dia mudah distraction, dia mudah kena gangguan. Sebab itu saya suka masa kat library, patutlah library Tun Sri Lanang dulu, Kak Laila suka duduk dekat tempat yang meja yang ada menyorok tu. Meja yang kita seorang je, kita tak nampak dah orang kat tepi-tepi kita. Rupanya aku ni ADHD. Masa dekat UKM dulu aku gitu dah, tapi tak tahu lah. Rupanya sebab saya suka duduk dalam bekas tu, yang saya seorang dalamnya, meja yang siap. Cerdik pula UKM Bangi jadi tolong kita ambil benda yang kalau dia rasa orang bercakap tu mengganggu, you buatkan satu ruang untuk dia yang dia seorang saja. So semua TV tak boleh on, ada orang, tapi ada orang macam saya suka muzik Richard Clayderman tau. Clayderman tu akan menyebabkan saya mudah faham. So lain orang lain sayangnya. Dan kalau dia hyper, kalau dia masih budak-budak ataupun dia orang dewasa pun, you salurkan kepada tenaga dia. For example, maaf banyak adik Nicole David kalau Nicole marah kat Kak Laila, jangan saman Kak Laila sayangnya. You are one example of ADHD. Tapi ayah dia cerdik, ayah dia jadikan dia pemain squash yang hebat di dunia. Nampak tak? So kita tengok, kalau dia melantung-lantung waktu, jangan marah kat dia. You tengok apa yang dia hebat. Ajak dia pergi sukan. Pemain badminton ke? Allah. Ni nampak, ni tak payah Kak Laila baca pasal jam, Kak Laila tengok dah dekat pukul 11 pun. These are the 10 rules for parenting. Antara lain kita kena positif. Jangan high expectation terhadap anak kita sebab dia selalu lupa. Kita kena treat dulu baru kita punish. Tengok. Kita tak boleh macam orang biasa. Asyik punish je. Tak ada, kita treat. Belanja dia. Okay, use your words, kata-kata hikmah. Abang, dah pukul 8 ni nak. Abang tak maghrib lagi. Abang sayang ibu ke tak? Abang nak tak ibu kena pukul? Sebab kata ibu tak tegur abang sebab abang lambat solat. Macam tu. Dia tak boleh. Tak boleh. Okay, ada banyak lagi strategi. Kita kena clear. Kita kena tahu dia minat apa. So yang tu bacalah, nanti Kak Laila habis pula masa. So nampak tak, yang ini untreated.
Tiga yang Kak Ella berada di sini nak pecek, orang Kelantan kata nak pecek suwih, supaya orang kat luar sana akan tahu, oh anak aku ada ADHD juga. Sebab, dengar baik-baik, statistik mengatakan 3 daripada 10 makhluk yang ADHD di kanak-kanak ni, dia akan bawa kepada dewasa. 3 orang, dik. Dia jadi signifikan bila ramai-ramai, dik. 3 dalam 10 orang. Sejuta berapa? 16 juta apa? Penduduk Malaysia sekarang berapa juta? 30 juta. Kira, dik. Dan orang macam ni dia low self-esteem. Kau tak boleh malukan di depan orang ramai. Panggil dia dekat bilik guru. Remember Madam Lala pernah share dengan Institut Perguruan Raja Melewah hari tu. Kalau dia mark you, itu yang dia pancitkan tayar you, silap-silap dia buat keganasan pada you. Bukan nak minta ya cikgu. Cikgu kena kenal. Sebab itu saya jemput cikgu-cikgu daripada aliran perdana untuk dengar saya ni. Sebab masalah ADHD di sekolah sekarang, dia undiagnosed macam Kak Laila dulu. Aku heran. Aku ni dengan berbisanya maths dapat A, maths modern pun dapat A. Aku belasah semua, tapau buat balik. Jadi mak-mak bila tengok anak cemerlang, korang ingat anak you cemerlang tidak ada masalah kejiwaan. Sebab tu Kak Laila takut sangat. Sebab tu bila masuk universiti, dia tak habis belajar. Dia pergi ikut lain. Dia masuk AF you, tak nak belajar. Contoh, kalau dia pula orang AF marah kat madam. Ya? Dia menggunakan dadah pada usia terlalu muda sebab dia impulsif. You know what is impulsif? Satu lagi, dia tidak ada kebolehan membuat keputusan. Bila orang ajak jump, kita layan sekali, hi, you, hi, sedap, you, sedap, 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 marvelous. Believe me, dia akan pergi cuba. Yang kita takut sekarang adalah PDPR, anak-anak masing-masing di tangan mereka ada handphone. Oh, you know what is the effect of handphone? SKMM sendiri mengatakan, ramai ibu bapa tak sedar anak-anak melayari laman-laman pornografi. Dan kita takut dia kalau impulsif dia terhadap sexual intercourse, sorry to say, bersedialah kita untuk menerima beberapa banyak lagi bayi yang dibuang di dalam tong sampah, dicampak dari bangunan dan sebagainya. Ada satu video Kak Laila dalam Madam Laila's channel, cuba dengar. Ayat berbunyi, they are impulsive to sexual intercourse. They don't want the baby. They want the sex only. Cuba tanya, siapa laki-laki yang tidak ada sperma? Sorry ya sayang ya, Madam Laila lecturer nutrition ya. Jadi nak cakap sperm tu no problem bagi Madam Laila. Ya. So, saya harap walaupun saya nampak macam bersungguh-sungguh, saya minta maaf kalau saya nampak begitu berlebihan ya. Ini adalah my concern to my society, to my ummah. Ya. Dia akan affect quality of life. Bercerai-berai. Pelajaran tak habis. 60% kalau tak silap saya drop out. Kalau dekat luar negara lah. Dia tak nak belajar, bukan 6 ke 60. Maafkan, salah kan. Sebab seorang guru ni, ayat dia boleh menyebabkan dia masuk neraka ya. Maafkan Puan Laila ya. So jangan ambil 60% tadi. Lupa dah tu. Tapi ada drop out yang significant amount. Di kalangan pelajar universiti, tak mau meneruskan pengajian. Walaupun dia cerdik. Sebab dia tidak ada fokus. Sama juga kerjaya dia rosak, family rosak. Ayah dengan mak dah bergaduh dah. Anak pula, sorry to say ya. Kalau you tengok video Kak Laila on parents, unique parents for unique children tu, unique children for unique parent tu, you dengar. ADHD family, we are not talking, we are yelling to each other. What does it mean? Kita menjerit. Apa hukumnya seorang anak menjerit kepada ibu bapa? Tak payahlah kalau anak dia ustazah hari Jumaat. That's what happened. Sorry to say, in many families with ADHD. Ya, yang cakap ni pun sama, tengah takut ni. Sebab tu kadang-kadang bila dia anak tu naikkan suara, adik, abang, ingat ya,
Profesor Dr. Maya Pasan, hari-hari kita memilih dosa pahala, syurga neraka, redha Allah, murka Allah. Mana nak? Abang bila buat suara macam ni, kakak bila buat suara macam ni, adik bila buat suara macam ni, apa makna dia? Ibu nak jumpa anak-anak ibu di syurga sebab di sana kita semua akan sebaya. Can you imagine how fun it is to be at the young age? Macam tu konon-konon lah. Lepas tu Kak Bella kata, kita kena jadi ustazah sesekali. Sebab anak ni, dia orang khilaf dia orang budak-budak. You ingat dia suka-suka ke nak tengking you? Kadang-kadang berangai you buat dia tengking you. Sebab anak saya hari tu, saya dapat satu feedback daripada anak saya, very good one. Ibu marah kita tengking ibu, tapi ibu cakap dengan kita, suara ibu kuat, dia kata. Last kali saya plan, saya nak buat satu tagging, name tag ke yang sarung kat tekak tu ke, I am adult ADHD. Sebab anak saya dah tahu dah. Saya cakap cepat, cakap kuat, dok berhenti bertoks. Cakap orang putih tu dok berhenti bertoks tu. Yeah? Okay. Again, last kali public health. Saya menyelesaikan tugas dan tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Doakan saya berkolaborasi dengan Ministry of Health. Ada seseorang di hujung sana yang telah approach saya. Kak Laila, can we get you to be one of our team member to educate the public on ADHD? I kata, dipersilakan. Doakan Kak Laila panjang umur so that I can combat suicide, combat domestic violence, and insyaAllah reduce the statistic of divorce. Ya. Yeah? So, ini ayat, saya tutup dengan ayat Al-Quran surah At-Taubah. Ya. Saya tak bacakan sebab panjang. Ya. Saya ambil La Tahzan. Ingat tak lagu Heliza Helmi? La Tahzan Innallaha ma'ana. Lebih kurang kan? La Tahzan. Ingat, kita jangan sedih dek. Kesat air mata tu, Allah sayang kita maka diberikan kita ujian. Semalam ada seorang yang saya tak kenal pun. Beratnya ujianku. Mengapa aku? Saya kata, adik, bertaubat. Allah, you kata mengapa aku, maknanya you tak reda dengan ujian you. Macam tu lah yang husband marah kat saya dulu. Bila tajuk iman ni, ya Allah ya Rahman, melibatkan kerosakan yang besar terhadap kereta saya. Windscreen saya pecah. Lebih daripada sekali setahun. 3-4 kali pun ada. Exora satu windscreen 900 you. You times 4, times 5 tengok berapa? Biar cermin dah kena muka ni. Suami kata kalau you marah siapa? You marah yang menghantarnya. Jangan berkecita, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ni surah At-Taubah ayat 40 ni, jangan berduka cita, jangan nangis. Bila you banyak sangat menangis sayang, Kak Lila takut. Kau jadi kasih selamat nanti, buta you. Ya? Okay, satu lagi. Ya? Allah tidak membebani kita melainkan sesuatu yang kita sanggup. La yukallahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ilaiha maktasabat. Ini daripada Amanar Rasul. Ya? Saya bukan ustazah tapi inilah penguat saya. Saya percaya ayat-ayat ini, sebab tu saya kata orang yang ada anak istimewa jangan tinggalkan Al-Quran setiap hari. Itu adalah kekuatan kita. Saya tahan. Ini adalah kekuatan. Ya. So Madam Laila, sayang you all. Ya, saya tak pernah menangis, dah banyak perkongsian saya. Tapi hari Jumaat ni mungkin sebab Joong ni mendung ya. Ya, saya sayang you. Doakan saya tak pernah riak. Sebab ilmu ini ilmu Allah. Suami tolong reda pada saya. Istiqomah saya dengan kebaikan. Dan saya mungkin sedih sebab Ustaz kemari pergi. Saya bukan baik dengan dia. Mungkin saya ada juga dosa-dosa sebab saya pernah bertegur dan sebagainya dengan dia ya. Tapi Kak Laila nak sangat ya adik-adik. Bukan nak suruh subscribe pun ya. Memang ada kat situ memang suruh subscribe lah. Tapi maksud Kak Laila, sayang tolong. Hati kita milik Allah. Ya Allah, tetapkanlah aku ke jalanmu. Hati aku yang berbolak-balik. Kadang-kadang Kak Laila hari-hari koyak. You know what is koyak? Tahu berapa jam saya tidur satu hari?
student saya selalu akan menangis bersama saya. Apabila saya kata, adik sorry, I am so tired. Doakan madam diberi kekuatan, madam nak berhenti kerana anak-anak madam memerlukan madam. Tapi terus terang ya adik, bila saya tengok ayat-ayat Allah, saya jadi hibur. Allah dah banyak berpesan kepada kita melalui ayat dia, tapi kita abaikan surat cinta daripada Allah. I did the same. Saya boleh khatam Quran ya, saya khatam Quran pada usia 10 tahun. Apabila Allah uji saya dengan anak istimewa, saat saya ingin memiliki golongan ijazah saya, segolong ijazah PhD dalam bidang nutrition and science, food science. 2005 saya tinggalkan Al-Quran. Sebelum itu saya tak baca setiap hari. Mana datangnya Ashifa sedangkan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat Ashifa. Saya balik tahun 2015 untuk tadarus Ramadan dengan UiTM. Saya ada seorang kakak yang saya sayang sampai hari ini. Dr. Kami saya panggil. Dia kata, Laila, if you read Al-Quran like this, how you expect your student, anak murid you akan jadi macam mana kalau you baca ketak-ketak macam ni walaupun ada 2 pahala. Ya. So mulai hari itu saya istiqamah, saya pastikan setiap kali lepas solat saya kena at least 1 page. Saya maaf bukan untuk tujuan ujub, tetapi that was my mistake before. Bila saya dapat anak istimewa, saya kejar PhD saya lupa untuk mengaji Quran. Saya jadi tak, bila kita tak boleh jadikan dia amalan seharian, habis belum mata palsu aku. Bila kita tak jadikan bacaan harian, kita jadi cemburu melihat orang lain yang doktor. Dr. Fatihah saya kenal dekat Dungun. Dia sangat fasih membaca Al-Quran. Dia seorang medical doctor. So saya nak anak-anak saya yang di luar sana dengar. Saya bangga you ada PhD mungkin. Tapi tolong carilah agama, jangan tinggalkan Al-Quran. Sebab kalau you nak bunuh diri sekalipun, insya-Allah dengan ayat-ayat yang you baca setiap hari ini akan ada para malaikat yang melindungi dengan izin Allah. Melindungi bukan dari siapa yang melindungi, itu ialah Allah. Dia mencetuskan pemikiran you, dah berhenti, ini mati sesat. Ya. Bermulai daripada 2015 saya paksa diri saya, alhamdulillah. Hari ini saya bukanlah nak puji. Saya tak malulah. Tak malulah kot, ya. Tak adalah banyak orang kena betulkan bacaan saya dan sebagainya. Sebab saya memang daripada kecil saya tidak ada guru yang tetap, ya. Saya berguru melalui YouTube untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi saya minta maaf, yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada Madam Laila. Madam Laila tahan sebenarnya. Sebab mungkin Madam Laila tak berapa tidur malam tadi, ya. Iman tidur awal, tapi saya tak tahulah. Agaknya saya ni debar. Nak jumpa orang Kelantan, debar bukan main lah, kan. Jadi Kak Laila rasa macam I just can't sleep last night, yeah. So Kak Laila, I stop sharing my kind of slide. Sebab Kak Laila nak sangat orang tanya kat luar sana, yeah. Sebab Kak Laila bila I start talking about my boys, I tengok ayat-ayat Allah, dia mari sebut orang, ya, mari sebut dia dada, ya. So siapa ada soalan boleh tanya, ya.